Biar mati jiwa, jangan mati agama. Biar jasad hapus, jangan bangsa pupus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat datang ke Majlis Forum Kegemilangan Tamadun Melayu. Yang berbahagia Prof. Dr. Muhammad Azri Azwar bin Muhammad Azlan yang merupakan tokoh sejarawan negara dan panel pertama kita. Seterusnya Dr. Nazatul Ain binti Khairul Anwar yang merupakan pensyarah UiTM dan panel kedua kita pada hari ini. Saya Muhammad Zubair bin Muhammad Nazari selaku pengurusi majlis dan moderator anda pada hari ini. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan forum kita pada hari ini. Untuk makluman para hadirin, lembaran sejarah ini tidak dapat dinafikan lagi bahawa tamadun Melayu memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sejarah dan warisan budaya rantau ini sehingga ke pembinaan negara dan tamadun Malaysia hari ini. Maka terdapat banyak pencapaian yang menjadi bukti akan kegemilangan tamadun Melayu pada lembaran sejarah silam. Pada hari ini kita akan kupas lebih mendalam tentang kegemilangan tamadun Melayu melalui pelbagai aspek. Jadi marilah kita mendengar pendapat tentang tajuk kita hari ini oleh panel yang berbahagia kita. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator Encik Zubir atas jemputan ke forum ini terutamanya, dan atas soalan tersebut. Sebagaimanalah kita sedia maklum, sistem pemerintahan adalah tonggak utama dalam kehidupan sesebuah masyarakat dan ianya memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun. Apa yang saya cuba tekankan di sini adalah bagaimana kita lihat sistem pemerintahan kerajaan tamadun Melayu terdahulu dapat memberi corak ataupun manfaat sehingga ke hari ini. Sesetengah kerajaan Melayu terdahulu menggunakan konsep kesultanan, contohnya seperti yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Gelaran ketua negeri yang digunakan dalam konsep ini adalah sultan. Hal ini juga merupakan salah satu pengaruh Islam dalam pemerintahan ini. Saya kemukakan beberapa contoh kerajaan tamadun Melayu yang dibina oleh masyarakat Melayu. Antaranya Kerajaan Seri Buza Islam Palembang, Kerajaan Samudra Pasai di Pasai Aceh, Sumatera Utara, Kerajaan Melayu Melaka, Kerajaan Islam Demak, Banting, Cirebon di Pulau Jawa, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Patani Selatan Thai, Kerajaan Batan Terentani di Sulawesi, dan akhir adalah Kerajaan Melayu Johor Riau. Kesemua kerajaan yang saya nyatakan ini adalah berasaskan undang-undang Islam, dan semua ini adalah direkodkan dan dinukilkan dalam pada naskah Melayu dan batu bersurat. Sebagai contohnya seperti naskah Undang-Undang Melayu Melaka dan Hukum Kanun Melaka yang digunakan dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Yang keduanya adalah Kanun Muqatta Alam ataupun yang dilaksanakan dalam Kerajaan Melayu Aceh Darussalam. Kerajaan Undang-Undang Kedah dilaksanakan dalam Kerajaan Melayu Kedah. Hukum Kanun Pahang termaktub dalam sistem pemerintahan Kerajaan Melayu Pahang. Dan akhir sekali adalah Undang-Undang 99 yang digunakan dalam Kesultanan Melayu Perak. Sehingga ke hari ini, sistem pemerintahan melalui kesultanan masih digunakan ke hari ini. Bahkan di Malaysia menjadi salah satu cabaran yang hebat kerana kepelbagaian kaum dan etnik perlu disatupadukan agar keharmonian negara sentiasa tercapai. Sistem demokrasi yang diamalkan di dalam negara ini pun telah menunjukkan suatu kerjayaan yang terbaik terhadap Malaysia yang merupakan kesinambungan daripada tamadun Melayu ini. Sekian sahaja bagi soalan yang pertama. Baik, terima kasih kepada Prof. Azri di atas pendapat beliau yang kita boleh rumuskan bahawa kerajaan dan sistem pemerintahan merupakan tonggak utama dalam kehidupan sebuah masyarakat dan memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun. Terdapat banyak kerajaan Melayu yang dibina oleh masyarakat Melayu dalam siri kegemilangan tamadun Melayu. Oleh itu, bagaimana pula pendapat Dr. Nazatul terhadap tamadun Melayu ini? Terima kasih kepada moderator Saudara Zubair di atas soalan yang diajukan. Yang dihormati rakan ahli panel dan sidang hadirin. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya,
Daripada segi ekonomi, dikatakan tamadun Melayu berjaya menggerakkan ekonomi orang Melayu ke persada serantau dan antarabangsa, di mana kegiatan perekonomian yang berpusat di pelabuhan-pelabuhan alam Melayu telah berjaya menjadi pusat import-eksport yang maju di rantau Asia. Antara pelabuhan-pelabuhan yang muncul dalam tamadun Melayu ialah Pasai, Melaka, Aceh dan Johor. Pelabuhan ini ditadbir urus dengan baik oleh pemerintah Melayu. Contohnya, Sultan Muzaffar Shah dalam Kesultanan Melayu Melaka telah menubuhkan satu jawatan khas untuk memantau kegiatan di pelabuhan menerusi Jawatan Shah Bandar. Kepesatan pelabuhan-pelabuhan di alam Melayu turut menyemarakkan pertubuhan kemasyarakatan yang lain seperti budaya dan seni, intelektual, reka cipta dan pemerintahan. Di samping itu, masyarakat pedalaman tidak ketinggalan memanfaatkan kemunculan pekan dan bandar. Mereka menuju ke pekan dan bandar untuk memasarkan hasil pertanian, ternakan, hasil tangkapan dan hasil kreatif mereka. Tanpa disedari, ianya membuktikan masyarakat Melayu telah menuju ke arah yang maju dan berdaya saing. Kegiatan ekonomi dalam tamadun Melayu telah mencapai tahap cemerlang dengan penggunaan mata wang yang berjaya dicipta oleh pemerintah Melayu yang digunakan dalam perdagangan, terutamanya di pelabuhan. Sekian, saya kembalikan kepada saudara moderator forum. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Nazatul di atas pendapat beliau yang kita boleh rumuskan bahawa tamadun Melayu juga berjaya menggerakkan ekonomi orang Melayu ke persada serantau dan antarabangsa, di mana kegiatan ekonomi yang berpusat di pelabuhan-pelabuhan alam Melayu telah berjaya menjadi pusat import ekspor yang maju di rantau Asia. Okey, seterusnya, bagaimana pula pendapat Prof. Azri dari segi pendidikan ini dalam kegemilangan tamadun Melayu? Terima kasih Tuan Moderator Encik Supi atas soalan dia bagaimana dari segi konteks pendidikan. Okey, terdapat dua pendidikan dalam kalangan masyarakat Melayu iaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Apa itu pendidikan formal? Pendidikan formal ini dibentuk melalui pendidikan ajaran Islam, sistem pendidikan dan kurikulum yang berasaskan kepada bidang pengajian Islam seperti tauhid, fiqh, akhlak, tafsir dan sejarah Islam. Manakala pendidikan informal pula adalah merupakan pendidikan yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat menjadi pendidik dan contoh kepada bangsa. Pendidikan ini berbentuk kemahiran berfikir, bijak dalam membuat tindakan, penghasilan teknologi dan berpolitik. Tradisi lisan yang diwarisi turun-menurun juga merupakan satu kaedah pendidikan informal. Melalui tradisi ini, masyarakat dididik melalui pantun, syair, hikayat, gurindam, seloka, mazam, nazam dan sebagainya. Melalui tradisi ini juga masyarakat disindir, dihukum dan dinasihatkan melalui perumpamaan, perbidalan, peribahasa dan simpulan bahasa. Pada tamadun Melayu dahulu juga telah wujudnya institusi pendidikan agama Islam, antaranya institusi pendidikan agama Islam yang dimulai oleh istana dan kemudiannya rumah ke rumah ulama dan istana sebagai sebuah institusi yang hanya dihaskan untuk sultan, keluarga diraja dan ahli istana raja. Dan manakala bagi para ulama pula turut membuka kelas-kelas pengajian di rumah mereka, kelas-kelas yang dibuka ini adalah bersedia untuk menerima masyarakat yang tanpa kelas. Dalam konteks pendidikan, minat ini telah mendorong sultan untuk mengarahkan ulama-ulama untuk menulis dan memperterjemah kitab agama Islam dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Penterjemahan ini berfungsi untuk menjelaskan ajaran Islam dan menjawab permasalahan masyarakat dari segi perspektif Islam. Contoh sultan yang pernah mengarahkan ini adalah salah satunya adalah Sultan Alauddin Riwayat Shah, iaitu Sultan Selangor yang menjadikan barisan ulama sebagai penasihat. Beliau juga pernah menjadi khatib dalam solat Jumaat. Selain itu, hasil kegemilangan tamadun Melayu terhadap pendidikan maka terdapatlah kemunculan golongan intelektual Melayu. Penumpuan golongan intelektual Melayu ini adalah kepada asas agama dan falsafah kerana bidang ini dapat memantapkan erti kehidupan dan jati diri bangsa Melayu. Penyebaran secara meluas pemahaman dan dua aspek ini dalam kalangan masyarakat Melayu dapat menjamin penerusan kelas generasi Melayu yang memahami tugas dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat. Antara intelek Melayu yang pernah tercatat dalam sejarah adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatra dan Nuruddin Al-Narini dan sebagainya. Akhir sekali, kegemilangan tamadun Melayu dalam konteks pendidikan ini tidak lari, maka terlahirlah
naskah-naskah Melayu ataupun manuskrip Melayu. Naskah-naskah Melayu yang dihasilkan oleh golongan intelek Melayu merangkumi segala aspek kehidupan masyarakat seperti perubatan, ilmu falak, undang-undang, pemerintahan, pertanian, pengetahuan Islam, sejarah Melayu dan kemasyarakatan. Sebagai contohnya, naskah perubatan berjudul Kitab Tib ataupun naskah undang-undang berjudul Hukum Kanun Melaka. Naskah Melayu ini mempunyai keunikan yang menampakkan identiti bangsa. Antara keunikan ialah ianya ditulis dengan menggunakan tulisan Jawi yang berteraskan kepada aksara Arab. Nilai estetik Nilai estetika yang tinggi turut terlihat dalam naskah ini. Bahkan sehingga ke hari ini, pengaruh Islam dalam tamadun Melayu dari segi konteks pendidikan telah dianggap penuh gemilang dan disanjung tinggi. Okey, terima kasih kepada Prof. Azri di atas pendapat beliau yang kita boleh rumuskan bahawa pendidikan di kalangan masyarakat Melayu terbahagi kepada dua, iaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Dan contoh pencapaian tamadun Melayu dalam aspek pendidikan adalah seperti kewujudan institusi pendidikan agama Islam. Okey, seterusnya bagaimana pula pendapat Dr. Nazatun dari segi bahasa dan sastra dalam kegemilangan tamadun Melayu? Terima kasih. Saya akan menerangkan dengan lebih jelas akan soalan yang diajukan oleh saudara Zubair dari sudut bahasa dan sastra. Bahasa Melayu sudah menjadi lingkuar franka daerah Kepulauan Melayu atau Nusantara zaman berzaman sejak abad ke-7 lagi. Bahasa Melayu menjadi bahasa pentadbiran rasmi Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu yang besar serta luas jajahan takluknya. Bahasa Melayu juga mengalami zaman kegemilangan dan diangkat menjadi bahasa yang penting pada abad ke-12 apabila Islam bertapak di Kepulauan Melayu. Seiring dengan perkembangan bahasa, kegiatan sastra juga berkembang pesat. Banyak buku terjemahan yang diterbitkan seperti Darul Mazlum, selain karya saduran atau tulisan asal seperti Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Bayan Budiman. Antara karya zaman tersebut ialah Sejarah Melayu yang merupakan sastra sejarah menggambarkan keagungan Kesultanan Melaka serta meletakkan imej bahasa Melayu di mercu yang amat tinggi. Seterusnya, sastra Melayu berbentuk prosa dan puisi. Prosa merupakan karya dalam bentuk karangan untuk menjelaskan satu perkara, manakala puisi pula merupakan karya yang memaparkan penggunaan bahasa yang indah melalui rima bunyi yang tertentu. Sastra prosa Melayu dapat dilihat pada naskah Melayu. Penulisannya meliputi pelbagai bidang seperti ketatanegaraan, pemerintahan, perubatan, undang-undang, agama Islam dan petua. Keindahan bahasa Melayu dan nilai estetika sastra Melayu turut menarik minat orientalis barat. Pada zaman Perang Dunia Kedua, bahasa Melayu terus digunakan untuk tujuan rasmi di 5 buah negeri Melayu tidak bersekutu manakala di negeri Melayu bersekutu. Bahasa Melayu masih digunakan di beberapa jabatan seperti di pejabat polis yang melibatkan pegawai dan kaki tangan berbilang bangsa. Pegawai-pegawai Eropah yang bertugas di tanah Melayu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu dan wajib lulus dalam peperiksaan bahasa Melayu sebelum mereka disahkan jawatan. Sebahagian mereka terus menaruh minat terhadap bahasa Melayu sehingga ada yang terkenal sebagai sarjana bahasa Melayu. Antara nama yang sering disebut-sebut ialah J.R. Wilkinson, C.C. Brown, W.E. Maxwell, W. Marden dan W.J. Shellabear. Baik, terima kasih kepada Dr. Najatun di atas pendapat beliau yang kita boleh rumuskan bahawa bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi dan juga terhasilnya sastra Melayu berbentuk prosa dan puisi. Bagi pengakhir penggulungan forum pada hari ini, saya ingin mohon pendapat Prof. Azri tentang implikasi kegemilangan tamadun dan saya ingin ajukan juga kepada Dr. Najatun bagi melihat lebih dalam terhadap cabaran bagi mengekalkan tamadun Melayu sebagai tamadun yang diingati dan diamati sepanjang zaman. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator Encik Zubair atas soalan berikut. Dan mungkin ini yang kita akan simpulkanlah. Kegemilangan tamadun Melayu ini memiliki impak yang besar dalam pelbagai aspek, termasuk bidang sejarah, kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Dan apa yang telah dinyatakan oleh saya dan Dr. Nazatun sebentar tadi terhadap kegemilangan tamadun Melayu ini turut memberi kesan dan impak yang besar kepada zaman kini dari segi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, bahasa dan sastra. Hal ini bukan empat perkara ini sahaja. Secara amnya, kegemilangan tamadun Melayu ini turut meliputi dari segi pengembangan seni bina dan kesenian,
Tamadun Melayu memberikan sumbangan yang signifikan dalam seni bina, seni ukiran dan seni kraf tradisional. Istana-istana Melayu yang megah dengan seni ukiran kayu adalah contoh kemeriahan seni bina Melayu pada zaman dahulu. Dan selain itu adalah keseragaman budaya, keseimbangan dan toleransi antara etnik dan agama dalam tamadun Melayu telah mencipta masyarakat yang pelbagai budaya dan harmoni. Ini mencerminkan kekayaan budaya dan kesatuan dalam kepelbagaian. Akhir sekali, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih atas jemputan forum ini dan saya berharap kegemilangan tamadun Melayu ini diambil serius dan dijadikan sebagai motivasi kepada kita agar dapat memartabatkan tamadun Melayu ke arah yang lebih baik, terutamanya dalam aspek perpaduan tamadun Melayu. Tak hilang Melayu di dunia. Terima kasih Saudara Zubair. Antara cabarannya ialah terjadinya konflik tafsiran agama yang dihadapi oleh tamadun Islam ke tamadun Melayu. Hal ini demikian kerana tamadun Melayu dahulunya menganut agama Hindu-Buddha. Seterusnya, ideologi Barat merupakan salah satu cabaran tamadun Islam dalam tamadun Melayu. Pada zaman dahulu, negara Barat seperti British telah menjajah tanah Melayu dan mereka telah banyak berkongsi ilmu dan tentang ilmu yang mereka pelajari daripada ilmuwan Islam sebelum mereka. Undang-undang Tanah Melayu dulu tertakluk dengan British tetapi dengan adanya kedatangan Islam banyak memberi impak yang baik terhadap undang-undang di Tanah Melayu. Secara tidak langsung, budaya asing lebih menyukarkan dakwah secara meluas walaupun Islam itu bersifat terbuka. Selain itu, cabaran perdana bahasa dan sastra Melayu ialah sikap masyarakat yang memandang rendah Melayu sebagai bahasa kelas kedua sehingga malu berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Mereka beranggapan bahasa Melayu ialah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat kelas bawahan, lantas bahasa Inggeris dianggap bahasa yang menggambarkan keelitan penuturnya. Maka cabaran utama kita ialah menyuburkan jati diri masyarakat kita, khususnya golongan muda, supaya menyedari fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan alat komunikasi utama di bumi bertuah ini. Manakala bahasa Inggeris mempunyai fungsi khusus sebagai bahasa untuk mendapatkan intipati ilmu yang masih belum kita jana dalam masyarakat dan tamadun Melayu. Setakat ini sahaja sidang hadirin, saya serahkan kembali saudara moderator forum, Saudara Zubair. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kita pada hari ini yang telah memberi banyak pendapat dan ilmu yang kita boleh pelajari. Antaranya ialah tanggungjawab kita sebagai orang Melayu dalam mengekalkan dan memelihara tamadun ini dari segi kerajaan dan sistem pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan bahasa dan sastra dalam rakyat dan negara kita Malaysia. Justru itu, untuk makluman semua juga bahawa tamadun Melayu mempunyai pelbagai pencapaian terbukti melalui catatan, naskah, binaan atau bangunan, batu bersurat, karya seni dan sastra. Ketinggian tamadunnya memaparkan jati diri dan identiti bahasa Melayu. Kejayaan masyarakat Melayu silam mencorakkan tamadun dan budaya menyebabkan bangsa Melayu menjadi satu rumpun bangsa yang dikenali, dihormati dan disanjung tinggi. Tonggak kejayaan ini terletak pada pembentukan model insan yang berpegang kuat pada agama, falsafah, bangsa, jati diri yang teguh dan budi pekerti yang luhur. Kekuatan model insan telah berjaya membina kecemerlangan dan kehebatan tamadun Melayu. Pencapaian tamadun Melayu menjadikan bukti kegemilangan Melayu pada lembaran sejarah silam. Selain itu, atas kegemilangan ini Melayu terus membina wawasan dan menetapkan jati diri Melayu. Pencapaian ini dibuktikan dalam bentuk catatan tulisan, peninggalan seni bina dan artifak lain yang boleh disaksikan sehingga hari ini. Pencapaian ini juga menggambarkan masyarakat Melayu berdikari, berusaha dan berhadapan dengan segala kemungkinan dan perubahan. Oleh itu, Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai The Rangers dipilih. Senyum-senyum jangan tak senyum, sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili majlis ini mengucapkan ucapan rasa bersyukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan forum kita pada hari ini, sama ada secara langsung ataupun tidak. Marilah sama-sama kita akhiri majlis forum pada hari ini dengan membaca tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Terima kasih dan Assalamualaikum.